Terima kasih Saiful F tadi. Okey, saya teruskan walaupun persoalangan. InsyaAllah kalau tuan-tuan yang follow kita tu boleh tinggalkan komen di ruangan komen kita di page MFM TV Online, terutama di senang tengok kita di TikTok ataupun di YouTube ya. Okey. Seterusnya kita akan kita akan lihat Forex Factory. Right, Forex Factory ini merupakan tool yang sangat-sangat berguna lah dan percuma kepada semua trader-trader kita, yang mana siapa yang trade forex mesti kena tahu lah, kena bacaan fundamental ni supaya tahu lah kenapa pair tu tiba-tiba volatile ataupun dia punya berita dia tu berefek kat currency tu ataupun tidak. Okay, kita tengok dulu ruangan scanner. Saya refresh dulu. Tuan-tuan, kita di ruangan scanner ni kita lihat ada major pair, ya, semua pair yang berkaitan dengan USD, dan juga satu pair kegemaran ramai iaitu GBP JPY. Okey, untuk ketika ini kita dapat lihat pair Euro USD adalah bullish dengan bacaan terkini 0.24. Tapi sejak masuk dah waktu US session kita dapat lihat ada satu sedikit pullback lah, penurunan untuk Euro USD. Untuk GBP USD pula, dia punya bacaan dia pun sama, nampak macam baku breakout tapi dia turun balik ya. Walaupun begitu, kita punya pergerakan hari ini adalah sangat bullish dengan 0.4%. Dan untuk USD JPY, semalam kalau tuan-tuan pasal pergerakan dia sangat-sangat bullish. Okey, hari ini kita dapat lihat dia punya pergerakan dia adalah bearish dengan pergerakan ini sebanyak negatif 0.4 atau negatif 0.38%. Untuk USD CHF sangat-sangat bearish dengan pergerakan terkini negatif 1.03%. Daripada London Open sampai ke waktu New York memang bearish sahaja. Untuk USD CAD, bacaan yang terkini adalah negatif 0.34. Ini menunjukkan bacaan dia adalah bearish. Walaupun tidak bearish, bukannya strong bearish, tapi boleh kata bearish jugalah. Untuk AUD USD dan pair kembar dia TV dollar NZD USD, pergerakan dia adalah bullish. Tapi lepas waktu London masuk ada dan sampai ke waktu New York ni, pergerakan dia nampak dia macam dia nak buat breakout buy tapi dia buat retracement semula. Okey, pergerakan terkini adalah negatif positif 0.22% untuk AUD USD. Untuk kiwi dollar pergerakannya adalah 0.27%. Untuk GBP JPY, pergerakan terkini adalah negatif 0.07% ataupun lebih selesa kita panggil sebagai pergerakan sideways. Okey, pergerakan sideways. Okey, untuk currency punya economic calendar ya. Untuk economic calendar kita baca pada start hari semalam, hari Rabu. Hari Rabu pada pukul 9.30 pagi ada GDP untuk Australian dollar. Bacaan yang kita terima adalah 0.9% sama dengan forecast dan lebih banyak daripada bulan lepas 0.7%. Ini adalah berita baiklah untuk Australian dollar. Kemudian kita ada monetary policy report hearings untuk Great Britain Pound GBP pada pukul 5 petang. Ini news ataupun speech, jadi tidak ada economic calendar bacaan dia. Pada pukul 10 malam semalam ada Bank of Canada BOC, yang mana currency siapa yang trade CAD ada efek dia lah, ada rate statement dan juga overnight rate. Overnight rate bertambah sebanyak 75 poin dengan kenaikan 3.2% berbanding dengan bulan lepas 2.50%. Alright. Pada hari ini, hari Khamis 8 hari bulan, kita ada berita big impact news untuk Australian dollar lagi, yang mana ini untuk speech ucapan daripada Gubernur Bank mereka, iaitu low itulah tu sebutannya. 8 suku malam tadi ada euro punya bacaan. Mungkin siapa yang trade euro pada tadi dapat rasa lah dia punya gerakan dia agak volatile sikit.
Okay, 8 suku malam. Dan refinancing rate bertambah sebanyak 75 poin juga, yang terkini 1.25% berbanding dengan bulan lepas 0.50%. 8.45 malam ada press conference dan mungkin volatile pada pukul 9 malam tadi disebabkan oleh federal punya ucapan daripada Powell. Esok tidak ada big impact news untuk USD. Jadi kepada USD trader, tuan-tuan boleh relax lah. Okay, melainkan tuan-tuan trade USD CAD. Kerana CAD pada esok 8.30 malam ada big impact news. Ada employment change yang mana bacaan dia dijangka positif berbanding dengan bulan lepas. Bulan lepas dalam bacaan dia negatif 30.6K. Bulan jangkaannya ada 15K lah jangkaannya. Ada juga unemployment rate dijangka bertambah. Jadi ini apa kata fokus yang tidak baik untuk Canadian dollar. Jadi kita akan bacaan apa yang akan terkeluar nanti. Okey, seterusnya kita akan seterusnya kita akan lihat gold ya. Kita lihat gold. Alright, gold pair yang dimari ramai kerana kita dapat lihat mapping ni kita sudah kongsi pada hari Selasa lepas. Tidak ubah trendline kita. Dan trendline ni tuan-tuan perasan kenapa dia berlaku rejection. Kita akan discuss sebentar lagi lah. Okay, minta tuan-tuan share kita punya Facebook live ni supaya lebih ramai yang dapat kita punya benefit lah untuk kita punya perkongsian kita kali ni. Okay, sebabkan saya seorang jadi saya kena banyak berhenti juga ada saya tekak kalau kita terus cakap ni. Right, untuk goal apa yang kita baca nampak trendline ni. Okay, trendline ni kita jangka adalah satu rejection ataupun continuation sell daripada time frame H4. Kalau tuan pasal time frame H4 kita pernah tarik trendline ni dan kita kata kalau dia mampu close di atas trendline ni, trend ni akan jadi bullish. Manakala jika dia reject dengan candle sell, dia akan sambung penurunan. Jadi apa yang berlaku di time frame H4 ni memang dia ambil buy order, sell order di atas ni di 1727 kan, kemudian dia drop begitu jauh. Okay, di time frame H1 kita dapat lihat ada satu pattern yang dinamakan pattern double top. Okay, double top yang mana dia tak mampu close di atas candle double top. Lepas dia buat pattern double top, penurunan masih dahsyat, tidak berlaku lagi pullback buat ketika ini. Ada kemungkinan dia buat pullback, ada kemungkinan tidak. Jadi tuan-tuan kena standby. Kalau dia buat pullback, rezeki lah. Alright. Untuk cerita rezeki tu, tak pernah tuan-tuan kena standby. Saya padam dulu line-line yang kita penting sebelum ni. Okey, sebab ini dah sudah berlaku satu breakout. Breakout. Kita akan fokus untuk cari buy. Kita akan fokus untuk cari sell di area previous support. Okey, ini kita tanda kecil-kecil. Ini time frame M30 punya setup lah. Kita nampak kat sini M30. Alright. Ini kita punya previous resistance dan juga previous support. Dia turun. Ini retest sudah berlaku breakout. Next time dia akan masuk ke sini balik. InsyaAllah dia akan sambung buat penurunan. Jadi adalah kita boleh buat area sell lah dekat area sini. Okay, insyaAllah buat area sell ke sini dan TP kita di 1962. Di 1692 ni pernah menjadi double bottom area. Okay, double bottom area dan kita jangka pair ni akan jadi sideway. Gold ni akan jadi sideway. Jadi sideway macam mana? Selagi mana dia tak berlaku breakout, selagi dia tu dia akan buat rejection dan dia akan trade di dalam range. Okay, selagi tidak ada big impact news yang mengacau, insyaAllah pair ni akan gold akan trade secara sideway. Okay, support dia kita sudah kena pasti di area bawah ni. Okay, sekiranya dia berlaku sell, kita target dia akan sampai ke 1692 hingga maksimum dia boleh turun 1689. Okay, kan retracement dia
retracement dia kita jangka dia akan retrace sampai ke area previous support ya. Dan previous support kita di M30 ya. Okey, ini kita trading range. Ini kita dah mapping yang latest lah untuk gold. InsyaAllah kita akan kekalkan sebagaimana apa yang ditarik. Okey, untuk gold dia punya resistance dia di 1723 hingga 1726. Dan di M30 dia punya retracement area yang kita tunggu. Sekiranya dia akan sampai, insyaAllah akan berlaku candle sell. Sekiranya ada candle sell di area sini ada shadow panjang, tuan-tuan boleh entry sell dengan risk reward ratio yang lebih besar, kerana mungkin dia akan jadi setup sell. Contohnya lah kita buat sell limit dan kita punya TP kita boleh target area support. Okay. Biasanya lepas berlaku breakout dia akan retrace dan dia akan turun dengan dahsyat. Jadi mungkin kita ada shadow sikit lah, tuan-tuan boleh letak stop loss tuan-tuan di atas shadow candle buy yang terakhir. Kemudian mungkin entry lepas candle sell close di bawah kita punya area swap zone ni di 1713 hingga 1715 macam tu. Lepas tu baru dia akan turun. Kalau tuan-tuan tengok risk reward ratio ni kita ada kurang 3.89 ni sebuah satu bersamaan dengan berapa pip dalam 193 pip kita punya TP dan stop loss kita dalam 49.7 pip. Ini risk reward ratio cantik lah kerana berlaku rejection di previous swap zone. Tuan-tuan boleh standby mapping ni di tuan-tuan punya trading view ataupun di MetaTrader. Tunggu saja berlaku rejection kat area sini, InsyaAllah tuan-tuan boleh set. Alright, biasanya dia akan retrace, tapi retrace sampai mana kita boleh buat jangkaan lah. Yang jangkaan pertama kita boleh jangka dia akan berlaku rejection semula di area previous resistance area. So previous resistance area adalah area ini. Kita tengok pernah menjadi resistance. Okay. Dan dia pernah jadi support support pernah jadi base lah. Support tak pernah jadi lagi. So kat sini mungkin dia akan patah balik. Yang kedua, area yang dia boleh patah balik adalah area demand. Okay, ini short zone. Kadang-kadang dia patah balik kat situ. Dan area demand yang saya masukkan adalah di candle sell yang terakhir kat sini lah, sebelum dia berlaku kenaikan di 1698 hingga 1700. Biar number lah 1700. Kalau dia pullback tu melantun tu macam cantik lah. Okay, sekiranya tuan-tuan dapat rejection kat sini, mungkin dia tuan-tuan boleh buy dengan ratio yang cantik juga. Maksudnya kat sini kita ni sell limit order lah, dan kita kalau buy pula setup dia akan jadi nipis macam ni. Dua ni sebuah satu, insyaAllah dalam tangan. Okay, stop loss tuan-tuan di bawah shadow yang terakhir. Kalau dia keluar shadow balik, okay, TP nya di area swap zone. Okay, stop loss nya dalam 30 pip, TP nya dalam 132 pip untuk gold. Itu buat masa sekarang ni memang tak ada instant buy atau instant sell kerana price sudah pun jalan. Dan yang utama, syarat utama dia, kita nak bagi stop loss atau TP ni, kita kena fikir kat mana letak stop loss. Jadi kalau kita entry sekarang ni, stop loss kita mungkin ke atas previous support kat area sini, dan kita punya TP pun dekat area demand ataupun area support. Jadi risk reward ratio yang kita dapat kalau kita bagi setup sell sekarang pun, bagi instant sell, TP nya mungkin dalam 40 pip, stop loss dia akan jadi 109 pip. Jadi tak balance lah. 0.36 ni sebuah satu, tak cantik. Lebih banyak rugi daripada untung. Dia baik kita fokus buy di sini
dan kita akan fokus mula sel kat sini. Okay, kalau tuan-tuan fokus sel, kat atas ni dapat sel boleh TP jauh sikit kerana kita dapat tahu kat sini ada berlaku area yang kita namakan sebagai area apa nama lower low, okey. Higher, lower high. Ni high, lower high. Apabila buat lower high, press turun. Okay, tuan-tuan. Faham tak? Kita punya naked punya explanation dari segi teknik support resistance dan juga short zone. Okay, InsyaAllah. Seterusnya saya akan sambung dengan pair Euro USD. So pair Euro USD ni menarik kerana dia berlaku rejection di area swap zone yang kita kongsikan sebelum ni. Di M30 ni kita bagi setup lah. Mungkin pada hari Selasa kita akan buat long term punya mapping. Jadi kita hari Khamis ni kita akan bagi scalping ni setup lah berdasarkan H4 punya explanation di time frame di pada hari Selasa. So untuk Euro USD, pair ni berkurang dengan gold. Kita dapat lihat dia sudah sampai ke area resistance dan kemudian dia berlaku rejection. Okay. Shadow dia ambil dan dia turun begitu jauh. Okay, tuan-tuan dapat lihat ini adalah satu breakout sell. Ini kalau tuan-tuan tengok pattern ni pun tuan-tuan faham. Okay, ini sebenarnya kalau tuan-tuan nak sell adalah valid. Tuan-tuan boleh instant sell. Okay, stop loss dia di dalam kita punya wedge ni. TP nya tuan-tuan boleh dapatkan TP di previous resistance, previous support. Alright, di sini lebih kurang. Okay, ratio yang kita dapat adalah 16 pip stop loss, TP kita 53 pip. Kenapa kita bagi signal macam ni? First, dia berlaku rejection. Pun minat untuk entry juga. Walaupun dia berlaku rejection buy, tapi ada kemungkinan untuk dia retrace balik lah. Okay, kita tengok di time frame H4 dulu apa jadi. Time frame H4 adalah solid sell. Okay, time frame H4 masih belum close, tapi kita dapat lihat mungkin dia akan break body kat sini. Dia akan break body, dia akan turun ke bawah. Okay, ini adalah base break, jadi dia akan sell lah. Ini instant sell setup ni adalah valid. Okay, tuan-tuan boleh standby di M30. Nah, lagi selamat kita buat sell limit di area previous support. Kalau dia sampai lagi, dia akan turun. Nah, lebih selamat letak sell limit kat sini. Setelah tuan-tuan boleh jauh sikit. Okay. Dan tuan-tuan boleh TP ke kita punya area sini lah. So, M30 stop loss kita, kalau tadi kita bagi instant sell kan kat area sini kan. Okay. Mungkin tuan-tuan boleh letak stop loss tuan-tuan macam ni. 18 pip ke 20 pip ke stop loss, TP kita 52 pip. Dan kalau tuan-tuan letak sell limit kat atas ni, lagi selamat lah. 20 pip stop loss, TP tuan-tuan boleh dapat dalam 60 pip. Jadi untuk risk ratio pula untuk sell limit ni adalah 3.44 sebuah 1 samaan 20 pip stop loss, 64 pip TP. Tapi kalau tuan-tuan letak instant sell yang kita bagi setup tadi kita bagi call instant sell tadi, mungkin dapat dalam 20 pip stop loss, TP dalam 56 pip, sama risk ratio dia 3 lah. Tadi 3.44 ni 3 ni sebuah 1. So setup yang sangat cantik juga lah. Kalau tuan-tuan tak nak tamak mungkin tuan-tuan boleh kurangkan dia punya risk ratio pada 2. Kalau 2 pun cantik ya. Dia area previous resistance juga. Okay, area sini boleh dapat 2. Okay, kenapa kita kata macam ni Kenapa kita kata kerana kalau tuan-tuan perasan, okay, ini pattern yang orang kata pattern megaphone. Pattern megaphone kita kena perhatikan dia breakout ke mana. Kalau ikut tuan-tuan perasan, ini adalah batu breakout yang sangat cantik. Bila berlaku breakout yang cantik, dia retest kat sini, dia turun. InsyaAllah dia akan patah balik. Tapi agak sukar kerana ini adalah retest ataupun solid zone dia sudah sampai. Tapi kalau dia masuk lagi pun ada peluang untuk dia turun lagi. Kalau nak lebih selamat, tuan-tuan kena tunggu time frame H4 close di bawah candle buy ni. Bila dia close di bawah candle buy ni, tuan-tuan boleh stand sell lagi. Okay, TP kat bawah ni.
Kerana secara general pergerakan untuk Euro USD ni adalah pairnya adalah bearish. Okay. Dan dia sedang reject area 1.00 lah. Okay. Yang kita dapat setup macam ni. Right. Letak dulu target jauh-jauh. Area support ni mungkin dia akan sampai lah. Area support extreme lah. Ini sampai prime masuk sini balik, kita boleh fokus buy. Kalau ada rejection lagi. Selagi tak, kadang-kadang mampu berlaku breakout. Macam GU dia berlaku breakout. Itu kita bagi buy tapi berlaku breakout. Untuk Euro dia naik. Okay, ini adalah maksimum lah. Kalau dia sampai kat sini, tuan-tuan buy, tuan-tuan boleh kat loss lah. Okay, dia akan naik. Dia akan turun kalau berlaku sell. Kerana kali ini dia pernah test beberapa kali, tuan-tuan banyak. 1, 2, 3, 4. Okay. Dan kalau perasan, ini area paling rendah sebelum ni dan ini sudah berlaku breakout. Breakout ni retest mula. Dan dia turun, insyaAllah dia akan turun. Kerana ini adalah high, lower high, lower high, lower high. Ini berlaku volatile sikit lah retracement. Okay. Seterusnya kita tengok yang kita scan lah. Kita scan tengok apa yang mana ada setup. Jadi untuk minyak sebenarnya ada satu setup buy jugalah. Right. Okay, pada trader minyak boleh buy pada time frame M30 ni. Okay, first tengok daily dulu, adakah dia akan turun. Daily tak sell pun tak selamat ya. Tapi H4 dia solid buy lah. Kalau tuan-tuan nak buy sekarang ni boleh. TP tak jauh, TP kita di area short zone. M30 juga mapping. Jadi ini area TP kita. Kerana sini pernah jadi area support yang terakhir berlaku breakout. Lepas ni jangan sampai, insyaAllah dia akan berlaku sell. Dia akan berlaku sell kat sini lah. Sama ada dekat sini dia akan turun, ataupun dia akan turun dekat area atas ni. Ada dua tempat dia akan patah balik. Okay, ini ada candle doji yang terakhir M30. Memang kata area demand, area supply area yang sangat cantik. Dua tempat dia boleh patah balik. Sebab tu kita ambil TP yang tak jauh. Right, nak lebih selamat kita tunggu berlaku candle buy kat sini. Tapi kalau tuan-tuan rasa high risk, tuan-tuan boleh entry buy instant. Lebih okay, kalau tuan target TP dekat previous support, tuan boleh dapat dalam 22 pip. TP stop loss dalam 17 pip, iaitu ratio dia 1.35 ni sebuah 1. Dan kalau tuan-tuan target dia sampai ke area demand kata ni, kalau dia berlaku breakout ni baru dia kata dia akan jadi demand lah. Okay, dia akan naik, kemudian baru dia akan turun. Ini dua keadaan. Kadang-kadang kalau sell kuat dia akan turun. Tapi kat sini first kita catat dulu dia akan naik sampai mana. TP pertama 1.35 ni sebuah 1, yang kedua dalam 2.55 ni sebuah 1. Okay, di sini kenapa saya kata dia akan naik. Okay, first kita dapat lihat di H4 ni ada satu Marubozu buy untuk minyak. Okay, kita tak tarik jauh, kerana ini first rejection, dia akan turun lagi. Mungkin dia akan buat double bottom kat sini baru dia akan naik. Tapi apabila dia buat candle engulfing kat H4 ni, tuan-tuan tengok di M30 ya. M30 ada buat Quasimodo lah. Okay, dia jadi satu breakout buy di area previous resistance. So tuan-tuan boleh tarik Fibo kat sini. Okay, saya padam dulu yang setup punya buy dan direction penurunan dan kenaikan ni. Okay, kita boleh tengok ini ada berlaku breakout A, B, C. Okay, kita tanda wave yang berlaku breakout tu. Okay, tuan-tuan boleh perasan area mana yang
dia sentuh. Kalau tuan perasan, saya target sampai ke 161.8 previous support untuk candle ni. Candle ni kalau tuan perasan kenaikan ni dia bersamaan dengan H4 punya candle lah sebatang. Jadi kalau tuan-tuan entry sekarang, di 50% lebih cantik ya. Di Fibo ni tuan-tuan buka M30, dia freeze pula. Tunggu set. Okay, tuan-tuan standby lah ni. Kalau tak risau terlepas entry yang kedua tuan-tuan boleh letak di 50%. Ini area kita nak buy lah. Okay, area 50% tuan-tuan boleh letak stop loss di 38.2. 38.2 adalah kita punya stop loss. Right. Kerana biasanya retracement lepas berlaku breakout adalah di 50%. Kadang-kadang tu dia akan sampai ke 61.8 dan akan naik. Jadi kita tak tahu area mana dia akan sampai. Jadi kita boleh letak, tuan-tuan ada management yang cantik, account strong, tuan-tuan boleh standby di 1.8, letak buy limit di 50. Jadi ada 2 entry lah. Dan lebih selamat TP kita di 100%. InsyaAllah dia akan sampai kerana ada Marubozu di time frame H4 ni. Dan juga tuan-tuan pasal 161.8 ni merupakan area swap zone. Okay, area swap zone, kalau dia berlaku rejection semula untuk jadi buy, memang cantik area ni nak sampai. Ikut Fibo dia akan sampai kat sini. Tapi dan kalau dia berlaku breakout pula buy, memang cantik lagi lah. Dia akan retest ke area demand, area supply kat sini. So supply ni ada kemungkinan dia akan touch ke 21.6. Dia akan buat shadow, baru dia akan tengoklah dia akan jadi turun ke, dia akan naik. Dan total pasal 1.6 ni dia cantik jugalah area untuk dia sampai ya. So di scalping punya setup, scalping lah intraday di MT berdasarkan Fibo. Dan cantiknya sebab ada breakout ni lah. Breakout ni insyaAllah bullish breakout. At least 1.1 tak lari. Okay. Setup ni kita akan kongsi semua, kita akan revise pula pada hari Jumaat, hari inilah, hari minggu depan lah, hari Selasa. Kita akan revise balik. Okay, baki lagi 7 minit, kita tengok dulu apa yang ada lagi. So untuk USD JPY nampaknya dia masih lagi sideways. Tapi untuk USD JPY tuan-tuan jangan risau, trend masih di daily adalah bullish. Okay, dia tak nampak lagi bearish signal dan candle sell pun tak nampak lagi. Ada kemungkinan di H4 sudah berlaku rejection untuk buy sebenarnya. Kita tengok ni candle rejection buy yang sangat solid. Candle buy. Kalau tuan-tuan buy lah ni, insyaAllah tuan-tuan boleh tarik Fibo. Ini expansion lah. Okay, kita gunakan pemain Fibo expansion, instant buy. Frame H4. Okay, kita ambil sini buy. Kita akan cerita tentang frame kecil. Ini rejection yang solid tentang frame H4. So M30 kita fokus buy. Okay, di area Fibo. So sekarang ni berlaku rejection. Pattern yang kita sedang mencari, yang kita sedang lihat ni tentang frame H4. M30 ni adalah satu pattern yang dinamakan pattern continuation by bullish. Okay, ni kita dapat determine lagi dia punya channel dia. Okay, kurang macam ni lah kot lah. So dia kena first syarat dia kena selari. Lebih kurang lah kot lah. Lepas berlaku selari ni, dia akan breakout. Okay, ni untuk high risk punya entry, tuan-tuan boleh entry sekarang. Dan stop loss di sini. Dan untuk TP-nya, tuan-tuan tengok kita tanda dari wave atas ke wave paling bawah ni, kita ambil Fibo dia 1.1.8 1.6.0. Okay, TP-nya kat situ, risk ratio dia 2.51. Ini sebuah 1. Okay, ada kemungkinan untuk dia break. Ni tuan-tuan kena berhati. Sebab tu stop loss kita di bawah shadow ataupun di bawah shadow yang terakhir lah, yang berlaku candle kenaikan ni. Kerana daily memang strong bullish lagi, insyaAllah dia boleh naik sampai ke 146.0. ok, ni entry high risk. Kalau entry yang low risk pula, ni kena lebih banyak menunggu lah. Entry low risk
pastikan dia berlaku breakout buy, dia akan naik macam ni. Itu dah 1.8. Baru kita akan entry buy di sini. Okay, trend line ni tuan-tuan kekalkan. Pastikan ada berlaku breakout buy, ada candle sebatang keluar. Kita gunakan ghost candle. Di mana ghost feed. Okay, kita copy pergerakan ni. Sorry, copy pergerakan ni. Oh, bukan. Kita copy, ini ghost. Macam ni, cantik. Okay, pastikan dia berlaku breakout ya. Berlaku breakout. Lepas tu tuan sama standby dia buy kat sini. Okay, dia berlaku breakout. Kemudian kat sini ada dia buat bullish flag. Bullish flag ni tuan boleh fokus buy semula. Okay, insya-Allah dia akan patah balik ke atas. Okay, insya-Allah. First pattern bullish flag, triangle. Ini rejection semua di trend line. Ini adalah dua pattern yang tuan boleh tunggu untuk dia naik. Okay, ini low risk punya setup. Saya lebih suka low risk. Tapi kalau kata tangan nak instant buy tu, pulang. Money management yang cantik, tuan boleh cuba masuk. Okay, baki lagi 3 minit. Kita tengok mana lagi. Kebanyakan pair JPY sebenarnya dia adalah bullish. Kebanyakan pair JPY di belakang, kita dapat lihat ada bullish breakout. Jadi JPY pun standby juga. Standby. Tapi tak nampak setup yang cantik. Orang kata Euro JPY. So JPY saya tak sell pula. Euro JPY saya tak sell. Tapi solid ke tak pasti lagi. Okay, candle masih lagi baki 2 jam. Ini rejection buy juga. Strong juga rejection buy. Tapi candle tapi lebih kecil, tak menunjukkan buy lagi kot. Okay, hati-hati lagi lah pada yang nak buy. Kita fokus pada pair yang dah setup dulu ya, teman-teman. Kita try kiri-kiri tengok. Okay, CAD-JPY. CAD-JPY ni pair yang saya kongsikan juga di dalam kita punya Telegram channel, mapping channel. Jadi pada tuan-tuan yang follow kita, insyaAllah akan dapat mapping ni. So mapping ni kita dapat di M30. M30 berlaku bullish flag sama juga dengan USD JPY tadi. Kita hanya perlu tunggu dia berlaku breakout buy, insyaAllah dia terbang. Okay, kita ambil. Mungkin dia akan buat retracement semudah macam ni. Kadang dia naik, okay, dia akan naik, dia buat retracement macam ni. Okay, lepas buat retracement, kita boleh re-entry semula buy, insyaAllah dia akan naik lebih jauh. Okay, untuk CAD JPY. Okay, walaupun berlaku pelemahan, tapi JPY currency dia buat ketika ini memang teruk. Memang very bearish. Okay, kalau dia berlaku breakout buy, okay, kita boleh trend line di atas ni, bullish flag ni. First, kita boleh tak stop loss di bawah 109.36. Next TP kita di 110.476. Sini kita boleh tanda Fibo. Okay, Fibo dia boleh naik maksimum dalam 110.682. Kerana penurunan dia ni lah. Yang 1.8 ni kerana saya tengok pada petang tadi, dia cuba untuk tahan support dia di sini. Tapi support yang bawah pun dia test. Dan 1.8 kita kat sini 1.10.5. Tapi kalau dia shadow ke shadow, rule dia tadi maksimum dia boleh pergi range ni lah. Okay, dalam range ni dia akan trade untuk USD JPY. Okay, 10.476 hingga 110.673. Dan yang penting dia kena berlaku breakout dulu, baru data akan fokus buy. Boleh tuan-tuan. Okay, tuan-tuan dah pukul 11 malam, kita akan lihat currency lain. Mungkin ada setup
Jadi tuan-tuan ada pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen di page kami MFM TV Online. InsyaAllah kita akan tengok. Okay, kita buat sedikit revise sebelum kita close stream kita malam-malam ni. Okey, untuk goal pergerakan kita dapat lihat ada sedikit rejection di sini di M30, tapi di H1 masih lagi candle sell yang strong. Dapat tuan-tuan yang ada letak sell limit di 1713, 1714, tuan boleh tinggalkan kerana memang dia akan buat retracement. Kerana sini sini sebenarnya ada satu setup buy yang cantik, 3 batang buy. 3 batang sell. 3 batang sell adalah yang kita namakan sebagai candle black rose. 3 black rose, kita ada body ke body lah, selamat. Okay, area ke 50% dia akan patah balik ataupun shadow ke shadow. Kita tengok satu dan satu dia di 1689, 50% area dia 1715 dekat area previous support. Jadi retracement kalau dia kita target dia akan sampai ke 50% untuk gold 1715. Kita boleh tanda daripada shadow 3 candle sell ni, 3 candle sell. Okey, kenapa 3 candle sell ni penting dia setup ni jangan selalu terjadi juga, selalu dapat kita dapat buy, selalu dapat dia punya entry. Ni contoh yang sebelum ni 3 candle buy tentang tarik demo. Retracement ke 50% tak lari tuan-tuan. Retracement ke 50% dan naik satu sampai 2 sampai maksimum pun sampai 24 23. Jadi setup 3 white soldiers dan juga 3 black cross ni tuan-tuan tak boleh tinggalkan juga kerana dia punya ratio dia yang sangat cantik dan juga dia punya area yang sampai tu antara area key level yang sangat-sangat cantik menurut Fibo. Untuk minyak kita kata instant buy tadi. Okey, instant buy kita tengok macam mana kenaikan dia pergi. Okey, menarik tak? Lambatnya buka ni FX open. Okey, tengok dia naik mana tuan-tuan. Kau tak kau. Alright, volatile lah ni, volatile kalau dia turun jauh kat kau supaya dia support ni dan rejection, insyaAllah dia naik. JPY masih lagi trade sideways ataupun bayang bullish correction, insyaAllah dia akan naik. JPY bersama Euro USD tadi, Euro USD. Okay, Euro USD kita bagi setup sell tadi dan tengah profit dalam profit ni. Okay, tinggal yang dalam 10 pip Alright, rezeki siapa yang follow. Okay tuan-tuan, kita sudah sampai di penghujung rancangan Kalau ada salah bahasa ke apa, salah share signal ke apa, kami minta maaf. Jadi minta tuan-tuan yang follow kita di YouTube ataupun di TikTok untuk like dan juga subscribe kita punya social media channel. Minta tolong tuan-tuan growkan kita punya followers supaya lepas ni kalau rezeki yang kita boleh live di TikTok pula, terus tunjuk screen, tak tunjuk telefon dan kita akan kembali lagi live pada hari Selasa depan. Jadi minta tuan-tuan yang follow kita punya minta tuan-tuan follow kita punya page MFM TV Online untuk dapatkan notifikasi yang terkini. Kalau kita ada share event ke apa-apa, tuan-tuan boleh terus dapat notification Alright tuan-tuan, kita sampai dunia rancangan. Jadi yang baik daripada Allah SWT yang buruk daripada saya. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.